اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 3, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bicara ilmu ini, yakni ilmu tauhid, bicara pada zat Allah Ta'ala, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya atas Allah dan barang yang harus baginya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada segala Rasul. Demikian jua dengan makna daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Rasul dan barang yang mustahil atasnya atas Rasul dan barang yang harus baginya bagi Rasul. Dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid, bicaranya apa? Asalnya bicara ni dipanggil maudha'. Maudha' ni pembicaraan dia, bahasan dia, agenda dia apa. Ilmu tauhid ni nak cerita hak benda sebenarnya, atau dia panggil bicara. Bahasa Arab asal dia panggil maudha'. Maudha' ilmu. Maudha'. Kita tadi cakap maudha' dah. Ada dah. Duk cakap panjang-panjang ni, maudha' ni sebenarnya gapo? Tak cakap kita. Yang dicakap berbelit-belit dia cakap. Tangkap tu, tangkap ni, tangkap tu, tangkap ni. Maudhu'nya benda sebenarnya orang duk cakap ni. Maudhu' dia apa? Sebenarnya agendanya apa? Nak cara apa sebenarnya orang duk cakap panjang ni? Tak cakap gitu. Dia cakap kata maudhu'nya apa awak nak ni sebenarnya? Ajing. Tak ajing kita deh. Maudhu', ni bicara. Maknanya kalau kita kata tauhid ni cerita hak apa? Cerita hak sifat Allah, sifat Rasul. Kalau pekoh nak cerita hak apa? Nak pekoh nak cerita hak perbuatan kita lah. Hak mana hak wajib kita buat, hak mana hak kita tak boleh buat. Tu pekoh. Dah kalau maudhu' bicara ilmu tasawuf pula, bicara ilmu tasawuf ni nak cerita bab hak datang ke atas hati kita tu. Hak sifat-sifat yang datang atas hati kita, ahwal, kelakuan yang datang atas hati kita. Nak bicara hak sifat amari di hati. Tu maudhu' ilmu tasawuf. Nanti kalau kita cakap agak maknanya maudhu' ilmu tauhid. Lah nak betul pegangan lah. Maudhu' ilmu fiqh, biar pekerjaan kita tu, amalan kita tu betul lah. Hak kita wajib buat hak mana. Kemudian maudhu' bicara ilmu tasawuf ni, hak berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati. Itu dia panggil maudhu' bicara. Yang mana dalam kitab Faridatul Faraid ini didatangkan sebahagian daripada dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni pendahuluan ilmu. Yang mana mabadi ilmu ni ada 10. Dan kitab dipanggil Al-Mabadil Asyarah.
pendahuluan yang 10. Tapi dalam kitab kita hanya datangkan nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu bab apa ni? Perhimpunan bab pegangan. Sekarang pula apa bicara ilmu ni? Yang terakhirnya dan faedah. Guna ilmu tauhid itu duk ngaji ni. Kemudian ambilan dia, istimdad dia. Istimdad dia, ambilan dia daripada mana? Quran, hadis, atau tak didatangkanlah. Kemudian apa hukum belajarnya pun tidak didatangkan. Itu di antaralah, di antara 10 perkara yang berkaitan dengan ilmu. Mana perkara ni nak kena tahu jugalah. Kan nak tahu juga, kalau kata nama ilmu, ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah. Ilmu tauhid ni perhimpunan i'tiqad, pegangan. Hak pegangan ilmu tauhid ni. Ilmu fiqh, ilmu berkaitan amal-amal hak tidak amal, sembahyang, puasa. Ilmu tasawuf ni ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati. Itu nama dia, nama ilmu lah. Takrifan istilah ilmu. Nama ilmu tasawuf. Dia ada nama dia, dia ada dia punya istilah dia. Ni sekarang nak pergi kepada maudhu' dia, bicara. Apa bicara ilmu tauhid? Bicara ilmu fiqh, pergi kepada perbuatan mukallafin, perbuatan kita ni. Dia sebut hukum hakam, hak mana yang diwajibkan kepada kita, hak mana yang dilarang daripada kita. Sama ada hak diwajibkan dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab janayah. Ada perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita dalam bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Ada perkara-perkara yang dilarang kepada kita dalam bab ibadah, muamalah, munakahat dan janayah. Itu maudhu' pembicaraan ilmu fiqh. Maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf ni hak tadilah, hak berkaitan dengan hak perkara yang datang ke atas hati kita. Itu pembicaraan ilmu tasawuf, bicara bab hati, sifat-sifat hati. Manakah sifat-sifat yang baik, manakah sifat-sifat yang keji. Selesai pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat hati, sama ada sifat baik ataupun sifat yang jahat. Kemudian apabila selesai ada waktunya, kita amal ibadat, wajib sunat, nak berbicara pula berkaitan dengan ahwal, kelakuan yang datang ke atas hati kita ni. Sebab hati kita kau lama kau naik, kau meningkat. Jadi satu-satu kedudukan tu dia ada bicara dalam ilmu tasawuf, tapi itu bukan ilmu tasawuf fardu ain. Itu ilmu tasawuf yang membicarakan berkaitan dengan maqam, kedudukan dalam hati ni. Apabila syariatnya sempurna, tauhidnya sempurna, fiqh fardu ainnya sempurna, tasawuf fardu ain, pembicaraan sifat-sifat hati. Hak wajib kita kena tahu sekurang-kurang sifat mahmudah 10 perkara kita wajib tahu, dan wajib kita semar ke hati, ke dalam hati kita. Sekurang-kurang kita wajib kena tahu 10 sifat mazmumah, dan kita wajib kena bersihkan daripada hati kita. Ini kewajipan asas kita. Sempurna kewajipan, kita pun perbanyakkan amal sunat. Dengan semai sunat, pas semai sunat, semai sunat, pas semai sunat. Perbanyak semai sunat ni bukan semai rawatib. Semai rawatib ni nak tapung semai fardu kita. Semai fardu kita kan banyak cacat dia kan. Banyak kekurangan dia kan. Banyak lopong dia. Lopong dia bila banyak sangat, lubang dia banyak sangat, tapung pun hilang tau. Bila lubang tu besar, kita pun tapung ada. Tapung ada, hilang. Apa? Lopong banyak sangat. Tu kitanya. Sebenarnya fardu kita banyak lopong, banyak kekurangan. Sebenarnya sunat bobo rawati itu gitulah. Alhamdulillah dah. Tuan beri kita kekuatan beli semai rawati itu. Tapi awak kata perbanyakkan amal sunat, nak berbicara bab ahwal,
kedudukan yang datang ke atas hati kita ni bukan harus main sunat gitu. Main sunat ratus-ratus rakaat, ratus-ratus rakaat. Ni baru nak bicara bab peningkatan hati. Sebab apa? Sebab sembahyang adalah tariqah perjalanan untuk menyucikan rohani. Dan kita Munyatul Musalli tu kan, alhamdulillahillazi ja'ala salah tariqatan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan solat tariqah perjalanan penyucian rohani bagi orang-orang yang muttaqin. Sembahyang mana jadi tariqah penyucian rohani? Sembahyang hok ratus-ratus rakaat. Kemudian dengan puasa sunat, puasa sama-sama. Kemudian dengan mengaji Quran 2-3 hari khatam sekali, 2-3 hari khatam sekali. Ni nak cerita ni. Jenis khatam sebulan sekali tu, tu beradang dah tu, bayar orang dah. Lebih dah tu. Tapi tak bicara tu. Kalau baca Quran semuka sepagi tu, alhamdulillah lah koda-koda. Jangan komang. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita boleh sebut Allah sepatah pun besar dah. Bukan wak komang. Jangan salah faham ni. Tapi nak cerita amal sunat yang meningkatkan kedudukan hati. Amal sunat tadilah baca Quran. Ini pakhotan. Hak kisah-kisah di kalangan orang-orang terdahulunya, khotam sekali sehari, 2 hari sekali, Ramadan 2 kali, 1 hari, siang sekali, malam sekali. Ni hak meningkatkan kedudukan hati. Kemudian berzikir pula, belah-belah ribu, puluh ribu. Tapi hak ni nak cerita bab ahwal hati, kedudukan peningkatan hati dalam pembicaraan ilmu tasawuf fardu kifayah, bukan fardu ain tasawuf haqiqah. Tu kena asas-asas agama kena cukup. Asas-asas agama dia kena cukup. Jangan duk lopak-lopak gitu. Asas agama, pegangan terutama sekali hak fiqh, hak syariat zahir kena sempurna. Sempurna dalam bab ibadah, sempurna dalam bab muamalah, munakahat kena sempurna. Bab muamalah kena sempurna. Dalam bab muamalah, jual beli adalah perhubungan sesama kita, bab muamalah kena cermat. Kalau tak cermat dalam buat amalah, bab syariat pun tak lepas. Tu nak cerita bab peningkatan kedudukan hatinya macam mana. Tu nak cerita bab peningkatan hati. Belum nak cerita lagi bab kurniaan Tuhan di hati kita pula. Tu cerita bab ilmu tasawuf. Tapi bukan pembicaraan fardu ain, membicarakan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah hak memang wajib fardu ain kita mengetahui tu. Ini cerita bab kedudukan hati. Kemudian hak pembicaraan ilmu tasawuf hak berkait dengan ahwal hati, peningkatan di hati. Level dia tinggi dah. Dia tak ada dah tujuan-tujuan yang lain daripada Allah, macam tujuan orang syariat beramal. Orang syariat beramal dia ada tujuan lain, bukan kerana Allah semata-mata. Orang syariat beramal dia nak ke pahala, nak masuk syurga. Takut ke dosa, kena takut ke api neraka. Maknanya nak kepada makhluk, takut kepada makhluk. Nak syurga panggil nak makhluk, takut neraka, takut makhluk. Neraka ni Tuhan ke? Neraka ni makhluk. Takut apa ke makhluk? Makhluk tak ada bekah. Kena dengar separuh jalan siap. Takut apa ke neraka? Neraka makhluk. Makhluk tak ada bekah. Tu cerita panah tu Allah buat, bukan neraka buat. Makhluk tak ada bekah. Kita ingat nama ni neraka lah. Apa pulaknya? Makhluk tak ada bekah. Keesaan pada perbuatan kan. Ini ilmu tauhid kita sebut melepah kan. Ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku Allah buat. Sama ada berlaku di dunia, berlaku di akhirat, Allah belaka buat. Allah Tuhan kita bukan di dunia sahaja. Ke sampai di akhirat sudah tidak ada Tuhan. Masuk syurga habis, tak ada Tuhan dah. Kita Tuhan sendiri. Dah.
Jadi kita nak ke makhluk, nak ke syurga, takut ke makhluk, takut ke neraka. Ini orang panggil ibadat orang awam, ibadat orang syariat. Beginilah ibadat orang syariat ni, bukan hamba dengan penghulu. Ibadat orang syariat ni macam pekerja dengan majikan. Itu kedudukan kita ni, macam pekerja dengan majikan. Kita kerja dengan token ni bukan kerana dia. Cara apa kita ke dia? Kita nak upah dia je. Dia beri upah, kita kerja. Dia tak beri upah, kita berhenti. Ke kita kerja kerana dia? Sayangnya kita ke dia. Nak beri kerja suku sembang lah, nak suruh dia kaya. Gitu. Medok. Lepas berhenti kerja, patching dah contohnya, ataupun berhenti dah kerja, jumpa dengan majikan tu, kita paling muka ke lain. Beci dan masa kita kerja dengan dia, hari tu macam-macam dia tekan kita. Tapi bapa hari tu masa kena tekan senyum semua, cakap manis semua, nak gaji. Lepas tu lenik ambuh dah. Kan? Atau panggil pekerja dengan majikan. Adapun kalaulah hamba dengan penghulu tak ada nak apa-apa, sebagai hamba khidmat. Penghulu makan, penghulu pakai. Tu hamba dengan penghulu. Kita macam pekerja dengan majikan. Itu kosak amal syariat. Salahnya tidaklah, tapi gitulah kedudukan kita. Tapi apabila pergi kepada nak penyucian rohani, tidak ada kerana lain. Kalau orang yang konon-konon nak bawa tarekah penyucian rohani, duk cerita lagi, orang ambil tarekah ni dapat hati khamak tu, boleh ni, mati jadi wangi, boleh tu, boleh ni, jadi gitu, jadi gini. Bukan, tak jujur. Ambil tarekah perjalanan nak menghadap Tuhan. Lepas tu apa jadi di kita, serah ke Tuhan, buatlah guna-guna pun. Tuhan wi kita kau lama kau cerah dah lama, serah ke Tuhan. Kita tak mahu tu kerjaan Tuhan. Kita hanya hamba buat perjalanan untuk menyucikan rohani. Lepas tu apa yang Tuhan buat, serah ke Tuhan. Ni ambil tarekah ni, kalau mati wangi tubuh kita. Nak benda dunia. Itu benda dunia orang panggil. Mulia dunia. Lepas tu wangi sungguh kedok, tak tahulah. Sebenar ke, kelibat syaitan ke, tak tahu belaka tu. Perkiraan kitanya, dia macam mana, dia dengan Tuhan lah, iman masing-masing. Tapi kalau kita nak cerita bab penyucian rohani, kita ada cerita bab dapat tu, dapat ni. Lama-lama hati kita terbuka, kita boleh nampak benda yang akan berlaku di masa akan datang. Hati kita terbuka, kita boleh nampak rahsia alam. Tu tak jujur. Tak jujur. Nisbah tarekah lah tak jujur. Nisbah syariat kita tadi, nak pahala pun jujur. Dah dia panggil ikhlas dah. Ikhlas ni jujur, ikhlas ni. Dia panggil ikhlas dah, jujur dah. Walaupun sebenarnya bukan nak Allah, nak syurga. Tapi nisbah kita syariat, ijma' ulama, ikhlas dia panggil. Mukhlisin dah. Tapi tak sapalah tahap muhibbin, muwahhidin, tak sapa itu tahap kesempurnaan agama. Tapi ijma' ulama ikhlas. Bab syariat gitulah. Tapi kalau cerita bab nak cerita bab dalaman, penyucian dalaman ni, kalau ada cerita-cerita yang nak menarik minat orang dengan perkara-perkara yang Tuhan beri atas dunia ni. Tuhan beri karamah contohnya. Itu benda dunia, kurniaan daripada Allah. Tapi kalau di hati kosak nak karamah, dia panggil orang ni orang tak jujur. Hati dia panggil hati serong, dia panggil. Ini sebuah perjalanan orang ni orang jahat. Ini sebuah perjalanan ni, jangan salah faham. Ini sebuah nak cerita bab peningkatan di hati. Dia panggil orang tak jujur, orang tak sebenar ni. Orang ada matlamat lain. Orang yang ada matlamat lain dipanggil orang jahat. Orang tak jujur lah, orang tak baik. Itu termasuk dalam ilmu tasawuf juga. Pembicaraan bab ahwal hati, pembicaraan dia. Tapi maudhu' ilmu tasawuf asasnya pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat. Sama ada sifat mahmudah ataupun sifat mazmumah, yang hukumnya wajib fardu ain kita mengetahui dan wajib fardu ain kita beramal dengan bahawa sifat mahmudah kita semar ke dalam hati kita, sifat mazmumah kita buang daripada hati kita. Ini kedudukan syariat lah.
Tapi kedudukan syariat ni dia akan naik lah. Sama macam zahir, kadang-kadang kita patuh hukum, kadang-kadang kita terlanggar. Bab ta'ah hati itu juga, kadang-kadang hati baik, kadang-kadang hati itu jadi ikut lain, ada timbul riak sikit-sikit, ada timbul takabur. Ini kedudukan syariat yang mana bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sampai peringkat nak solid, tak jadi dah seumpama tu. Tu pergi pada perjalanan penyucian rohani. Tapi tu kena mengaji beradang tu. Kita betul bab syariat ni, kita mengaji ilmu syariat. Kita nak dapat peningkatan lagi, tapi nak dapat peningkatan agama kena lengkap. Pegangan ke fiqh, tasawuf yang kena lengkap. Bukan lengkap ilmu saja, lengkap dengan amal. Amal lebih sukar daripada ilmu. Kemudian kita nak dapat peningkatan, nak pergi pada penyucian rohani tarekah contohnya, kena belajar dulu, belajar guru sakat dulu. Belajar tarekah mana sebenar, guru yang mana yang mursyid. Kita syaratnya macam mana, kena belajar beradang dulu. Yang duk cerita orang kata ni aku sebenar, ni kata aku sebenar. Kita dah pakai gitu. Sebab semua mengaku sebenar belaka. Macam kata beramal syariat lah, semua mengaku sebenar belaka. Waktu kata semayang dia sebenar, waktu kata semayang dia sebenar. Kalau dah sebenar takkan dia semayang. Sebenar dia semayang tu, tapi ada semayang betul, ada semayang tak betul. Semayang tak betul ni kalau kita kata kena belajar, awak semayang tak betul, marah dia. Aku semayang ajak budak lagi tak betul kat mana? Dia pun kata dia sebenar. Tapi nak tahu sebenar tak sebenar, kena belajar. Sama kot tarekah. Nak tahu sebenar tak sebenar, bukan dia yang kata. Kita kena belajar sendiri. Lepas tu bila tak sadar istiqjal, tak sadar gopoh, salah siap. Lepas tu kita macam mana? Kita kemah akidah, kemah bab fiqh, kemah bab fadha'in tasawuf. Lepas tu gitulah kita. Zahir kadang-kadang ikut hukum, kadang-kadang langgar bertaubat. Hati kadang-kadang ikhlas ikut hukum, kadang-kadang riak bertaubat. Tapi hak hati ni pun hak kita jadikan sifat. Kalau mari khawatir dalam hati kita, berasa nak tunjuk ke orang ke, berasa lebih daripada orang ke, mari lintasan di hati itu dia panggil perkara yang ittirariyah, perkara yang terjadi yang tidak duduk di bawah kuasa kita, maka syarak tidak ambil salah. Kita buat amal molek dah, mari orang, mari di hati berasa nak tunjuk je ke dia, marilah di hati. Lepas tu kita tolaklah, tunjuk ke dia buat benda. Dia boleh beri pahala kita ke? Dia puji separuh jalan, kat lagi dia keji pula. Sebab kalau kita tebing buat amal kerana dia, sampai hari akhirat Tuhan perambat. Izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Gimung ambil pahala kepada orang yang kamu beramal kerana dia. Kita beramal nak tunjuk siapa? Tunjuk pada sianu-sianu. Minta pahala dengan dia. Kita buat amal kerana dia kan. Fala ajraka indana, Tuhan kata di sisi kami mu tak ada pahala sebab mu bukan beramal kerana Allah. Kena perambat. Dah kita buat amal nak gapo tak dia kan, kita nak pahala, nak syurga kan. Lepas tu kita buat amal riak, tiba-tiba pahala tak ada, Tuhan suruh kita minta pahala dengan orang tu. Orang tu boleh beri pahala kita. Jadi marilah riak, kita pun tolak. Syarat tak ambil salah, boleh pahala lain pula dah. Pahala kerana kita tolak hak sifat mazmumah, hak syaitan suara tu. Tapi tak ada salah, marilah tak ada salah. Kita tengok orang kurang sikit, orang-orang biasa-biasa, kita berasa aku lebih daripada dia, marilah, tu syarat tak ambil salah. Hak salahnya kita jadikan hak lah saat ni tu, aku lebih daripada dia, jadikan sifat kita. Tu dia panggil ikhtiyariyah, pilihan kita. Kita jadikan takabur tu sifat hati kita. Barulah syarat ambil salah. Kalau mari lah nitah tu, dia panggil khawatir, lintasan ke atas hati kita, itu dipanggil perkara yang ittirariyah, perkara yang terjadi tanpa pilihan kita, syarak tidak ambil salah. Tapi jangan lock lah, sebab lintasan mari itu ada tujuan supaya lekat di hati kita. Tapi kalau kita tak lekatkan di hati kita, maka walaupun kita tak salah, tapi lintasan tu akan mari sokmo. Jadi macam nak supaya lintasan tu tak mari, baru cerita bab peningkatan kedudukan hati ya. Tapi waktu cerita lain lah pula tu. Jangan cepat-cepat sangat.
Pertama sekali orang perempuan. Orang perempuan ni dia jiwa sikit. Kan tak? Dia jiwa sikit. Tengok cerita gapo-gapo dia nangis dah. Dia jenis jiwa sikit ni. Dia mudah nak terima benda-benda yang berbentuk sentimental. Benda yang gitu sikit. Oh ni Brahma ni dapat ni, Brahma dapat ni. Puan hok tamu sekali. Puan hok memang nak. Bagus nak benda gitu, tapi kena beralus. Kena berhati-hati. Sebab kalau tengok ni kalau naik mahkamah lah. Ajaran-ajaran yang nyata sesat tu kan. Naik mahkamah, di antara pengikut yang paling ramah orang perempuan, tak pandai orang lelaki. Kadang-kadang ajaran tu jelas-jelas karut. Suami ditinggal dah, bini tak tinggal lagi. Suami kata tinggal lah, siang ke dia ramah dah orang tinggal, harapan. Orang lelaki tinggal dah. Perempuan dia main siang, sentimental. Betul tak sebut? Dia jiwa. Kena ciumak sikit lah. Bagus. Tomuk kepada benda-benda lebih ni bagus. Tapi jangan istijal, jangan gopoh. Dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu sifat mazmumah adalah istijal, gopoh. Gopoh lah salah satu daripada peluang syaitan menipu daya anak Adam. Gopoh dalam belajar, gopoh dalam amal. Gopoh dalam belajar, fardu ain pun tak beres lagi, dia nak ganji benda lain. Gopoh dalam amal wajib tak sempurna lagi, taubat tak beres lagi, nak pergi jember amal sunat. Gopoh pada bab kedudukan. Nak cerita kedudukan macam mana, syariat pun tak selesai lagi, gopoh dia panggil. Kemudian syariat comel dah, amalan syariat pun comel dah. Kemudian memilih jalan tarekah yang sebenar, gopoh juga. Nak naik makan cepat pun tak pakai kau. Itu gopoh lah kita panggil. Hak jenis gopoh ni akhirnya berpindah satu tarekah. Sebab apa? Beramah. Bila lah sampai Tuhan, jumpalah tarekah lain pula, dia ambil lain pula. Lepas tu beramah hak ni tak tahu tepi dah tinggal dah. Beramah hak baru pula. Beramah. Gopoh. Tu kata hak ni saja dah dipindah. Ni cerita tarekah hak betul-betul belaka ni. Tapi kenapa dia tak berjaya? Dia gopoh. Tak ada selesai kan. Gopoh nak dapat kedudukan. Ni hak tarekah yang sebenar ni. Jadi gopoh salah satu daripada peluang syaitan menipu daya anak Adam. Kadang-kadang bila kalau main pesen tu, kita orang tua-tua ni main duk belajar sijik surat, nak betul pegangan, main belajar majlis surat, nak betul semayang bang, nak betul hukum hakam main berjemaah, nak betul bak hati. Bila ada benda tu. Kita orang tua dah nak beramal dah lah. Yelah nak beramal kena ada ilmu. Nak beramal tapi tak ambuh, nak cepat. Ni. Istijal gopoh. Kena jaga-jagalah. Syariat pun samalah. Syariat benda terang-terang pun kadang-kadang ada yang sebenar, ada yang salah. Bab pegangan asas usuluddin pun benda yang jelas-jelas usuluddin, benda yang tidak ada pertikaian, tak ada khilaf bab usuluddin. Sebab bab usuluddin lah, memang dalam usuluddin ada forok dia, ada cabang dia juga. Tapi nak cerita bab asas usuluddin, dia tidak ada pertikaian. Usuluddin tapak agama yang sama daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita. Bab banyak perbezaannya bab syariat zahir. Tapi kalau bab usuluddin yang memang solid hanya satu jalan, kadang-kadang orang mengaku ahli sunnah wal jamaah pun kadang-kadang terpesong di tempat yang jelas terpesong. Hak paling mudah pegangan ni pun terpesong. Bab pegangan. Hak pekah, tu dia banyak cabang sikit. Pekah ni ada bawa sebenar, ada bawa tak sebenar. Kadang-kadang ialah mengelirukan orang, menyusahkan orang, menyempitkan orang. Sepatutnya perkara-perkara yang perlu kita sederhanalah. Pekah ni jangan sepit sangat, jangan buka luas sangat.
Bagi orang Sambu juga. Tu bab fiqh kadang-kadang bawa hok payah ataupun tak payah pun menyusahkan, mengejutkan orang lah, mengejutkan orang. Ada lagi orang tanya, dia tanya hok bab Ma'idah Kursi. Kata saya jawab acak kali dah kata Ma'idah Kursi ni. 3-4 tepat dah jawab kata. Dia kata tak dengar lagi. Nak gana kata. Dah timbul kecoh kan. Ma'idah Kursi tidak sah. Kejutlah orangnya. Dah, lama mana Ma'idah Kursi? Tidak sah. Menangis orang tua. Dia seorang makcik menangis kata saya. Makcik menangis mana dah. Bayangkan tak sah. Makcik lama mana dah Ma'idah Kursi? Berapa tahun dah ingat dah dia katanya. Nanti dia tak sah. Tu bab syariat zahir. Nak bicarakan macam mana? Tu bab syariat tu. Tapi nak ceritanya bab syariat, bab usuluddin, hanya satu jalan pun boleh terpesong, jelas-jelas terpesong. Tu bab syariat. Kalau bab tariqah, tu kena berhati-hatilah, kena bergaluh molek, jangan ikut pada dakwaan akuan orang. Kita kena ngaji molek. Tapi kita orang awam ni ngaji syariat ni lah. Kena faham ilmu ni ilmu apa, hak mana yang wajib kita belajar, hak setakat mana yang wajib kita belajar. Ini hak giang kitanya. Lepas tu nak jembur lebih-lebih tu, hak tu atas kedudukan masing-masing lah. Cuma jangan gopoh, jangan kita macam nak atur pula. Jangan. Hak tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ada bahagian, alhamdulillah. Tak ada bahagian, kita ada niat di hati dah. Kalaulah tuan rezeki boleh ni wa amal tu lebih lagi, contohnya ada niat, ada azam, mudah-mudahan ada bahagian dah pahala walaupun kita tak sempat nak buat sekalipun. Tapi hak buat kitanya biar setangga, jangan duk nak lompat-lompat, nak lakoh-lakoh. Jadi sekarang nak cerita berkaitan dengan maudhu' ilmu dan bicara ilmu ini. Apa agenda, apa bahasan dia, ilmu tauhid ni pada zat Allah Ta'ala. Nak bicara berkaitan dengan zat Allah, nak bicara berkaitan dengan zat Allah, bicara dari segi mana ni? Daripada sekira-kira barang yang disifat yang wajib baginya bagi Allah, dan barang yang disifat yang mustahil atasnya atas Allah, dan barang yang disifat yang harus baginya. Nak berbicara bab zat Tuhan, tapi bukan nak bicara bab zat Tuhan tu, nak berbicara berkaitan dengan sifat Tuhan. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Nak bicara bab sifat Tuhan. Manakah sifat yang wajib, manakah sifat yang mustahil, manakah sifat yang harus. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Sifat mustahil pun nak kena tahu juga. Sifat mustahil pun kita nak kena tahu juga, nak kena ngaji juga. Kemudian kita pun wajib berpegang, bukan berpegang dengan sifat mustahil, berpegang dengan hukum bagi sifat mustahil. Apa hukum bagi sifat mustahil? Tidak sama sekali ada di Tuhan sifat ni. Kita nak pegang hak tu. Contoh lemah, sifat mustahil. Hukum dianya tidak, Allah Tuhan tidak lemah. Itu hukum kepada sifat mustahil. Sifat mustahil ni perkara yang tak terima di akal. Nak kata lemah ni ada di Tuhan. Apabila lemah ni perkara yang tak terima di akal, nak ada ke Tuhan, maka hukumnya tidak ada sifat lemah di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Bukan nak pegang sifat lemah. Nak pegang sifat lemah macam mana? Sebab takrif mustahil sifat lemah ni perkara yang tak terima di akal. Nak kata ada sifat lemah di Tuhan. Lepas tu kita pegang macam mana? Pegang hukum dia. Apabila sifat lemah ni akal tak terima, nak kata ada di Tuhan, kita pun peganglah sifat lemah ni tak ada di Tuhan. Mana apa? Tuhan tidak lemah. Itu yang kita nak pegang. Dah kita pegang dah Tuhan kuasa, sifat wajib. Nak pegang buat apa lagi Tuhan tidak lemah? Ni bab pegangan. Selain daripada pegang hak sifat, hak wajib, hak mustahil dia, hukum nak kena pegang juga. Tidak lemah nak kena pegang juga. Barulah sahih kita pegang hak kuasa. Kalau kita pegang hak kuasa konon-kononnya, tapi tidak lemah tu tidak ada di akidah kita, mungkin jugalah takkan kuasa habis.
Ada juga lah satu-satu perkara Tuhan lemah. Maknanya pegangan Tuhan kuasa tu bukan pegangan. Kata je pegangan. Kalau betul kita berpegang Tuhan kuasa, pastilah di akidah kita ni ada pegangan Tuhan sama sekali tidak lemah. Pasti kena ada waktu. Tapi pasti tambah. Tambah pasti ni. Nak biar sebut suku sakak, biar sahih. Tidak lemah kena pegang juga. Yelah kalau dah pegang Tuhan kuasa, tidak lemah tu marilah sekali juga. Bila kita pegang Tuhan kuasa, lazimnya, mestinya Tuhan tidak lemah. Begitulah. Mesti dia tau. Lazim dia gitulah. Bila pegang Tuhan kuasa, pastilah kita pegang Tuhan tidak lemah. Pasti gitu. Tambah main duk lazim. Pasti tambah. Nak kena sebut suku sakat. Sebab ni akidah ni. Pasti takut tak kan? Takut tak ada pegang kita Tuhan tidak lemah. Takut tak ada. Dah pegang Tuhan kuasa, mestilah kena ada di akidah Tuhan tidak lemah. Betul, gitulah biasanya. Tapi tak padang gitu. Sebab akidah tak padang macam gitu. Kena terang-terang lalu dah. Tuhan tidak lemah. Itu akidah. Macam contoh ayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu, Tuhan kata, atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tengok. Apabila Tuhan tu hidup, memanglah tidak mati. Tapi kenapa Tuhan kata pula, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Atas Tuhan yang hidup, yang la yamut, yang tidak mati. Dah hidup mati ke mana lagi? Hidup tak matilah. Tapi kenapa Tuhan datang pula la yamut? Kena datang, kena kemah pula. Tuhan ni hidup yang tidak mati. Tuhan kuasa yang tidak lemah. Tuhan esa yang tidak berbilang. Tapi di huraian mesti ada. Macam kita hurah, qul huwallahu ahad. Kata alimu yang Muhammad, bermula Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Tuhan esa. Tuhan bukan jenis berbilang. Di huraian mesti ada. Tuhan bukan jenis berbilang. Ada di huraian. Hak perkara yang mustahil ni akan didatangkan juga. Tapi akan didatang tambah. Mari datang lalu dah. Sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib susuli dengan sifat mustahil. Mestilah orang akan cerita mustahil, tambah mesti tu. Kena ada lalu dah. Biar surat lalu dah tu. Tak boleh nak elok dah. Takut ketinggalan. Yelah betul lah. Lazimnya dah Tuhan kuasa, Tuhan tak lemah. Lazim dia gitulah. Berekal dia. Tambah lazim. Tambah. Nak beri terang-terang lalu dah. Hak wajib, sifat wajib pun kena datangkan. Sifat mustahil pun kena datangkan. Lepas tu sifat mustahil nak pegang. Nak pegang warna. Sifat mustahil ni akal tak terima nak kata ada di Tuhan. Lepas tu pegang macam mana? Pegang tak ada lah. Dan akal tak terima sifat mustahil di Tuhan kan. Contohnya akal tak terima ada sifat lemah di Tuhan. Lepas tu kita nak pegang mana? Pegang Tuhan tidak lemah kan. Dan akal tak terima nak kata ada lemah di Tuhan. Tu panggil pegang mustahil tu. Bukan pegang mustahil dengan makna pegang Tuhan lemah. Ada orang begitu. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Nak cerita bab sifat Tuhan. Dan pada segala rasul, atau pada kata pada zat Tuhan tu. Jadi bicara ilmu ini pada zat Tuhan, dan juga bicara ilmu ini pada segala rasul. Hak rasul nak bicara apa ni? Nak bicaranya demikian jua. Apa demikian jua? Tadi bicara pada zat Tuhan. Dia bicara pada zat Tuhan nak cerita harga apa? Nak cerita zat Tuhan besar kecil? Tak, nak cerita hak sifat. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruh. Tu hak Tuhan. Kemudian nak cerita pula hak rasul ni. Dah rasul cerita apa ni? Demikian jua. Gitu je lah. Barulah kitab jadi tak panjang. Demikian jua. Apa demikian jua? Sama macam atas tu lah.
Demikian juga mana daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, sifat yang wajib bagi Rasul, dan barang yang mustahil atasnya, sifat yang mustahil atas Rasul, dan barang yang harus bagi sifat yang harus bagi Rasul. Itu demikian juga. Lepas tu biasa buat topik ke mana? Demikian juga. Takkan nak tulis macam saat ni panjang. Buat nombor lah. Buat nombor 2 ke, nombor 3 ke. Lepas tu mula daripada sekira-kira barang wajib atasnya tu. Hak sebelum tu. Ambuh nombor situ. Bu nombor atas, bu nombor bawah. Di bawah kata demikian juga. Bu nombor, lepas tu buatlah tong tu ke apa? Buat nombor. Lepas tu kalau kita biasa buat nombor, kita buat ilah, alif, lam, kha, mana sampai ke habis lah. Lepas tu kau pandai lah. Kalau ni kau buat tok tu. Tapi buat tok tu kan berlubang kitab pula kan. Kena pandai-pandai lah. Dan demikian juga ni gapo ni? Pendek, panjang. Demikian juga ni kalau hak sifat, hak zat Tuhan, nak bicara bab sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Dak Rasul demikian juga. Kenapa? Nak cerita sifat wajib bagi Rasul, nak cerita sifat mustahil bagi Rasul, nak cerita sifat yang harus bagi Rasul. Dan pada segala, atau pada zat juga, pada zat Allah Ta'ala. Mana bicara ilmu ini, ilmu tauhid, pada segala barang yang didatang oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya. Jadi ilmu tauhid nak cerita berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Hak ni hak paling banyak. Perkara-perkara yang datang oleh Rasul ni kok tak ada agama Islam kita ni, agama ni. Kalau nak ceritalah perkara-perkara yang bawa datang oleh Rasul ni, termasuk cerita bab zat Tuhan. Rasul juga cerita. Termasuk cerita bab sifat Rasul. Rasul juga cerita sifat Rasul macam mana. Rasul-Rasul yang terdahulunya macam mana. Maknanya semua perkara hak Rasul bawa. Sini dicerita bab kiamat. Contoh malaikat. Rasul yang bawa datang cerita malaikat. Mana apa? Nak bicara hak malaikat. Rasul bawa kitab. Hak Rasul bawa juga. Nak bicara bab kitab. Rasul bawa cerita bab selepas dia mati, kiamat. Membicarakan hak ni. Hak Rasul bawa. Dia panggil sam'iyah. Perkara yang ambil dengar, yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita kata kau cara kasar, maudhu' bicara ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan keenam rukun iman. Tu dia. Itu bicara ilmu tauhid untuk mengesahkan keenam rukun iman. Keenam rukun iman ni semuanya termasuk dalam perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Sebab itulah kedudukan Rasul dalam agama ni besar. Sehingga kan dalam mazhab Maliki, orang yang menghina Rasul, menghina Nabi SAW, macam terdahulunya Salman Rushdie contohnya, taubah tidak diterima sama sekali, hukumnya kena bunuh juga sampai ke bila-bila pun. Dia kata dia taubat dah, taubah tidak diterima sama sekali bagi orang yang menghina Rasul. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kitanya taubah terima belaka apa dosa sekalipun. Tapi mazhab Maliki tidak. Tapi hina Allah, mazhab Maliki terima taubah. Hina Nabi SAW, mazhab Maliki tak terima taubah. Jadi besar Nabi daripada Allah. Bukan. Kalau hina Nabi, nak beriman dengan Allah mana? Kita nak beriman dengan Allah mari mana? Nabi yang royak. Kalau Nabi hina, Nabi kita tolak, Nabi kita cerca, Allah pun tak ada lah. Beriman dengan Allah. Dah ambil mana? Nabi yang royak. Dan Nabi pun tolak dah kan? Bukan maknanya hina Nabi, taubat tidak diterima mazhab Maliki. Hina Allah, taubat diterima. Besar Nabi Allah. Bukan. Sebab apa? Sebab perkara agama ni ambil daripada mana? Ambil daripada yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kalau Nabi yang tukang bawa ni hina macam-macam, habis agama tak ada. Tak ada agama. Kena buat agama baru dah lah. Nak cerita agama apa lagi?
Kalau Nabi ni macam-macam dah dia kata. Nak terima apa? Nak terima semayang? Tak betul dah semayang. Kalau tukang bawa Nabi tu tak betul, semayang dia ajar kita pun tak betul dah. Orang tak betul tu kan. Lepas tu dia cerita buat Allah. Cerita buat Allah nak pakai mana? Nabi tak betul dah tu kan. Jadi bila hina Nabi, tolak Nabi, habis lalu dah. Sebab tu mazhab Maliki, hina Nabi, taubah sama sekali tak akan diterima. Dia ngaku taubah dah keadaan apa, tetap kena bunuh juga. Di Malaysia kita ni ada dah ciri-ciri seumpama tu. Nak cerita bak Nabi ni begini, nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak memburukkan Nabi. Tapi malangnya hak nak memburukkan Nabi ni bukan kata pala-pala dogo, pakai tudung kadang-kadang. Tapi dia punya tok guru dia hak pala dogo lah. Tok guru dia nya. Hak pala dogo tu mempengaruhi hak pakai tudung. Hak pakai tudung jadi terikut. Jadi nak cari cerita-cerita yang nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang kafir buat itulah. Nabi apa berkahwin begiang-begiang, berkahwin dengan Aisyah umurnya berapa-berapa. Tu banyaklah pula perbezaan di kalangan ahli sejarah. Ada bahas benda tu. Dia dah bahas tu. Dia nak cari nak merosakkan agama. Tapi kerajaan tak apa bunyi mana. Sebab apa? Bunyi sepatah. Nanti aku samang kamu. Samang lalu dah. Dah orang agama pun takut nak bunyi. Tengok tu orang pun serung dah. Kalau jumpa mana-mana lari. Memang lari, memang sah lari. Tengok tu orang pun. Bukan kata mak kita lari. Kalau jumpa dengan hak binatang tak berakal pun lari. Yang ni balah mana ni? Hanya jumpa balah ni. Tak berani guna. Bunyilah. Tunggu masa. Sama. Akhirnya bermaja lele. Dia macam hak terdahulu lah. Hak anti hadis apa semua tu. Itu bukan anti hadis. Dia nak tolak agama. Dia nak tolak agama sebenarnya. Termasuk nak menafikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ada syahadah kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, jadi Nabi Muhammad je lah. Nabi Musa kita nak buh mana dia kata. Nabi Isa kita nak buh mana. Nabi Adam nak buh mana. Dia pun tolak, tak ada syahadah yang kedua. Dia sebenarnya nak tolak Nabi, bukan nak tolak Nabi, nak tolak agama. Syahadah yang pertama je ada, syahadah kedua tak ada. Dah mengaku Nabi Muhammad Nabi, lepas tu Nabi Musa Isa macam mana? Kita bila mengaku Nabi Muhammad tu Nabi, Nabi kita cerita hak Nabi ada. Cerita Nabi lah tu. Sebab Nabi kita cerita kan. Ni. Itu semua masuk di bawah perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rukun Islamnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sehingga kan kita jadi nak saksi Allah jua Tuhan pun ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia nak mati hak Nabi. Hak agama Islam nak terima, Allah nak terima, tapi hak Nabi Muhammad ni nak mati. Mati hak tukang bawa, tak ada Allah pun, tak ada lah agama Islam, dah mati tukang bawa. Mana dengar ni undang-undang hak ada ni memang orang yang anti agama seumpama ni boleh ambil peluang. Sebab undang-undang yang tak jelas, mereka boleh ambil peluang. Kalau baca punya etika tulis bab Nabi, hubungan Nabi dengan Aisyah, hubungan Nabi dengan dengan Hafsah radhiyallahu anha, hubungan Nabi yang nak cerita pula dengan Maryam Al-Qibtiyah, dia nak cerita tu. Dia nak membangkitkan kecurigaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara-perkara seumpama ni, kalau kita tidak mendalami bab sirah, kita pun akan rasa kok mana. Memang kita tak akan terima ceritaan seumpama tu. Tapi ceritaan sebenarnya macam mana. Jadi kita pun akan jadi terkial-kial.
Hak yang hari tu memang kita tak terima. Tapi dia pusing buat buruk ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu, sebenarnya hak jalan hak betulnya hak mana. Jadi kita pun kadang-kadang keliru juga. Lepas tu dia ambil peluang untuk menimbulkan kecurigaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Curiga Nabi tak ada lah. Kalau Nabi tu tak kena, tak betul, tak ada lah. Satu agama lah kena bubar, kena buat agama baru lah pula ni. Mengaku Nabi ya senang tak? Nabi perempuan, Nabi lelaki belaka. Mengaku Nabi perempuan pula, untuk perempuan saja. Ini semua jarum musuh agama belaka. Jarum musuh agama, jarum Yahudi Nasara. Jarum Yahudi Nasara. Apa? Yahudi Nasara hak Nabi kita memang tetap dah musuh utama dia. Nabi kita tetap dah musuh utama dia je. Jadi di kalangan orang-orang yang masih lagi mengaku Islam ni lah akan digunakan sebagai alat. Mana memburukkan Nabi SAW. Maka bila Nabi ini sudah tidak diterima, tak ada dah lah. Sebab apa? Sebab kita, agama kita ni adalah perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, sehingga kan berkaitan dengan Allah pun kita ambil mana nak tahu bab sifat wajib, sifat mustahil, semua tu datang daripada Nabi SAW. Jadi bicara ilmu tauhid berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara yang datang oleh Rasul. Kalau kita cerita cara kahgah, perbicaraan ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan keenam rukun iman, dan kitab Faidatul Faraid kita lengkap keenam rukun iman. Tapi dalam kitab kita ni cerita bab sifat Allah, cerita bab sifat Rasul, apalah dia mulakan dengan malaikah, kitab, hari kemudian. Sebab apa? Waktu semua tu duduk di bawah beriman dengan Rasul. Sebab tu kita kaedah sifat 20 ni kan, orang tua-tua kata selagi tidak lengkap ke 50 akidah, ibadah kita tidak akan diterima. 50 simpulan iman berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, ibadah kita tidak akan diterima. Walahal simpulan iman yang 50 ni hanya beriman dengan Allah dan Rasul. Mana lagi 4 rukun iman? Hak lain-lain tu masuk di bawah 50 akidah ni. Mana? Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana kalau sebut kata 50 akidah, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, berarti kita akan beriman dengan ke-6 rukun iman. Sebab apa? Sebab dah kita beriman dengan Rasul. Malaikat kita Rasul yang ceritakan, barzah qiyamah Rasul yang ceritakan. Maka bila kita beriman dengan Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zahir Islam, berarti lengkaplah ke-6 rukun iman. Walaupun kalau sebut kata tambatan iman, simpulan iman hak 50 berkaitan dengan Allah dan Rasul, dah ke-6 rukun iman terkandung di bawah 50 akidah. Sebab apa? Sebab terkandung di bawah beriman kepada Rasul, terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu pembicaraan ilmu tauhid. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Walaupun faedah tu pendek je, sebaris tu, tapi hak faedah ilmu ni yang kita nak kena tekan. Apa guna belajar ilmu tauhid yang nak kena tekan molek? Hak faedah ilmu tauhid ni. Faedah ilmu tauhid ni nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah mengaji ilmu tauhid, nak selamat dari kekal neraka. Sebab apa? Kalaulah tidak ada ilmu tauhid, berpegang dengan akidah yang kufur, alhamdulillah, kekal neraka selama-lamanya, walaupun pekoh tasawuf comel sekalipun. Itu faedah guna belajar ilmu tauhid. Wallahu a'lam.